Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah Allah SWT berikan masa lagi kepada kita untuk kita sambung lagi perbincangan kitab kita ni, iaitu tanya jawab lengkap. Tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Syarbasy, Syekhul Azhar. Yas'alunaka. Jadi kita masuk bab muamalah dan ekonomi hari ni. Ke Syekh dalam bab keuntungan yang berlebihan. Ada orang tanya, Syekh, saya dengar bahawa agama larang keuntungan yang berlebih-lebihan. Apa batasan dari bagi keuntungan yang berlebih-lebihan ini? Jadi Syekh jawab, Allah SWT telah berfirman dalam kitabnya yang mulia, maksudnya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Jadi jual beli ni harus, riba ni haram. Ada setengah orang menyamakan antara riba dengan jual beli. Lain lah. Jual beli ni harus. Jadi perniagaan apa, bank Islam apa, kena ikat ijarah dan jual beli lah. Baru jadi halal dalam bank dia. Cumanya, lah ni masalahnya, dia buat cara tu hampir sama, menyebabkan tak seolah sama untung, sama banyak. Tak nampak lah. Nampak lebih kurang je pinjaman cara bank Islam dengan cara bukan bank Islam, bukan cara Islam ni, nampak lebih kurang dah. Sebenarnya dia nak suruh selari lah, tapi akad je bezanya. Nak suruh jadi halal tu, jadi akad tu tidak akad pinjaman, tapi akad ijarah ataupun akad apa, jual beli lah. Selagi dia panggil ni jadi khilaf ulama lah, negara lain tak terima tu. Dia panggil apa tu, bai'ul inah lah. Iaitu barang tu, barang tidak jual beli toko, barang tak, tapi dia seolah jual, lepas tu jual balik dah. Spelek lah. Ni secara asal tak terima, tapi Malaysia ni punya terima. Wallahualam lah. Bai'ul inah lah. Tu tanggungjawab pihak-pihak beragama wajib lah. Okey. Jadi lepas tu, artinya perdagangan itu dibolehkan. Jual beli itu boleh. Jangan tu setengah tu kena perhati istilah ni nak. Jual mata wang forex lah dia. Masalahnya akad tu jadi pertukaran mata wang ribawi. Emas dan perak ni tidak ni tidak segera yang akan jadi riba. Begitu juga masalah kredit, setengah kata kredit komuniti, nak tukar daripada ahlung. Kredit komuniti ke apa istilah tu, kalau konsep yang sama dengan konsep riba, pinjam ada bunga, maka haram dah. Bahkan banyak hadis menganjurkan seorang berdagang, jadi molek kita dagang jual beli ni, dan memuji pekerjaan berdagang. Berdagang, berjual beli ni, nego ni comel dah. Bahkan tawakal orang nego ni sebenarnya lebih baik daripada orang makan haji dah. Tapi bakat masing-masing lah. Ada setengah orang tu, dia tak boleh, dia bukan minat nego, nak ngajar minat dah. Rezeki masing-masing. Tapi secara asasnya molek nego ni, rezeki yang halal dah. Terdapat hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, maksudnya 9/10 rezeki ada dalam perdagangan. Jadi banyak nak suruh tu nego ni lah menyebabkan hidupnya ekonomi dia. Benda lain tu kadang kurang sikit, hak nego ni boleh menghidupkan ekonomi dia. Tujuan dari pekerjaan berdagang, berniaga ni adalah untuk memperolehi keuntungan. Terutama asas dia. Selama agama membolehkan pekerjaan berdagang, maka itu berarti agama juga membolehkan tujuan yang terkandung dalamnya, iaitu memperoleh keuntungan. Jadi hutang-hutang ni boleh. Memang kita nego nak beli hutang dah. Namun demikian, agama melarang keuntungan yang terlampau berlebih-lebihan, iaitu keuntungan yang melebihi batas yang umum di masyarakat. Ambil keuntungan melampau lah, tidak mengikut uruf kebiasaan lah. Para fuqaha bersisih dalam menetapkan batas keuntungan yang berlebihan, tapi ulama khilaf tak jelas mana dah. Sebagian mereka mengatakan sungguhnya keuntungan yang wajar tidak berlebihan, yang tidak mengandung unsur penipuan dan kezaliman adalah sepertiga dari modal. Ada bahagi itulah sepertiga dari modal. Sebagian fuqaha yang lain mengatakan sekitar 1/6 dari modal. Sementara sebagian fuqaha yang lain lagi mengatakan bahawa batas yang wajar dalam masalah keuntungan ialah mengacu kepada kebiasaan berlaku, iaitu kebiasaan yang berlaku di kalangan muslim yang berakal dan sedar. Jadi dia logik lah. Sebenarnya 1/3, 1/2 tidak ada dalil lah. Mana dalil dah? Ada dalil yang sahih, lebih utus sekali ganda dah. Sahabat jual kambing tu, dia ambil kambing, dia ambil utai, dia jual 2 kali ganda. Lepas tu hutang tu dia bagi pula, boleh bayar utai, boleh bayar dapat keuntungan sekali ganda, 2 kali ganda lah. Jadi benda tu macam dia boleh ikut hadis tu dah. Secara asasnya yang penting ni tidak terlampau lah.
Hak jadi pelampau hak biasa tempat kita ni panggil ada unsur sampingnya. Contohnya MLM, multi level marketing. Multi level marketing kada barang tu sepatutnya harga yang murah. Sepatutnya terik-terik pun 10 riyal dia produk asalnya. Tapi kes nak marketing ni dia beli siapa 200. Sebab dia nak bagi banyak untung ni. Jadi lepas tu duk ngepeng tu kadang-kadang mengepeng produk korang ngepeng pada kepada piramidnya. Sistemnya, ngepeng pada sistem main pitih sistem duit. Jadi dia tidak jadi jual barang lah. Dia jadi jual pitih. Ni jadi haram lah sebabnya dah lah barang tu telajak banyak mahal lah. Tapi lebih kepada benda lain lah. Ada lah hari tu orang ngajar Quran dah. Ngajar Quran Ustaz Wais Al-Qarni dah. Ustaz Syihabuddin Ahmad tu dia ada komen lah. Dia kata dia sebenarnya tidak salah kalau berpatutnya dan orang sanggup bayar dan benda tu bukan ada unsur penipuan lah. Memang dia ada satu cara yang menarik, yang boleh menarik pelanggan customer dia ataupun orang ngaji Quran dengan dia tu. Kalau puas hati tak ada masalah walaupun 30,000. Jangan kita lihnya siapa tak puas hati dia. Tak pada neraka kita kata. Baru walaupun modal tak ada modal liu kita kata tak modal liu pun kalau benda tu berharga yang orang puas hati maka tu tak apalah. Oleh kerana itu agama melarang seorang pedagang penjual ni memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga satu barang atau artinya tipu pelanggan lah. Sepatutnya harga gini orang tak tahu tu tipu dah. Untuk menjual kepadanya dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang biasanya dijual pada orang yang mengetahui harga. Jadi orang tahu harga, ni tak boleh lah. Kerana orang tertentu dah. Orang yang tahu harga, dia jual murah. Kalau orang tak tahu, jual mahal. Tipu dah. Orang tahu ni bukan durian musang king. Dah. Dia jual macam musang king, tipu orang. Lepas tu orang tahu, dia jual pada orang yang tahu dah, ni bukan musang king, jual murah dah. Sebab orang tahu. Ni menipu dah. Ni masalah nipu dah. Dalam istilah para fuqaha, orang yang tidak mengetahui harga dikenal dengan sebutan al-mustarsal. Dan ni orang yang tak kerti gapo ni, harga barang ni tidak boleh nilai barang tu mahal murah, mustarsal ni. Dalam sebuah hadis disebutkan siapa sahaja orang muslim yang melepaskan orang muslim lainnya dan kemudian menipunya maka dia berdosa. Jadi ada orang muslim hak dia tak tipu, dia tak tipulah. Jual harga asal. Lepas tipu hak lain tu tipu pula, ni dosa lah, dia berdosa dah. Dalam hadis lain disebutkan menipu orang yang tidak mengetahui harga mustarsal adalah riba. Diserupa dengan riba juga. Ya. Dosa besar. Riba ni dosa besar lah. Tukar nama kredit komuniti ke gapo. Ribanya haram lah. Dan perang. Dosa lain tak ada perang zina ke apa. Tapi riba ni perang dengan Allah. Dalam satu hadis tu walaupun ada setengah kata lemah sikit. Tapi lebih ada ulama memang kata kuat hadis tu iaitu serendah-rendah riba 30 kali berzina dengan ibu dia sendiri. 30 kali berzina dengan ibu dia sendiri. Berat kata-kata dah. Tapi nak ayat bunyinya siapa tahap tu ancaman riba ni kerana dia bukan rosak individu, dia rosak satu masyarakat yang besar. Artinya berbuat zalim terhadap orang yang tidak mengetahui harga adalah serupa dengan makan riba. Riba dosa besar dah. Tipu orang hak jual barang yang tak sepatutnya. Dia orang yang mudah kena tipu, dia jual mahal. Dia tidak berterus terang, tidak ikut spesialisasi tahap dia, maka dosa besar lah. Macam kita kata musakin ni. Durian tu, sepatutnya durian tu bukan musakin, dia kata musakin, tipu orang yang tak tahu sekarang ni, jual mahal. Mari tengok orang ni reti nampak macam reti bang, reti durian ni. Dia pun jual murah. Tak serupa musakin sebenarnya kerana orang ni reti beza, ni bukan musakin lah. Jadi dia jual murah. Ni nipu lah kata lah. Imam Ibn Taymiyah telah mentafsirkan mustarsal sebagai orang yang tidak mengetahui harga barang. Iaitu orang tidak menawar barang dan tidak meminta penurunan harga dari pedagang. Melainkan hanya mengatakan berikan barang itu. Imam Ibn Taymiyah mengatakan bahawa tidak boleh penipuan yang seperti ini. Jadi nawar-nawar ni sebaik mungkinnya. Dia kata harga asal. Dia jangan tawar banyak. Setengah tu harga mahal sangat. Dia cedek kau orang tawar. Jadi tawar-tawar ni boleh turun kadang-kadang 2 kali ganda. Kurang bagi 2 dah. Harga 100 jadi 50. Dia dia kata tawar. Tapi kalau kita tawar jual 100 dah. Ni telajak tidak adil. Antara pembeli pertama kedua tidak adil. Jadi kita kena ada standard dia. Tidak jauh sangat tikah. Dan tidak ada
Walaupun molek ni tidak ada serupa. Nak orang tawar mana ni stemek dia. Orang tak tawar pun kita beri tawar juga. Supaya serupa. Supaya adil di antara pembeli-pembeli yang membeli barang kita dah. Waliul amri pemerintah mestilah menghukum orang yang menipu orang lain dengan jalan mengambil keuntungan yang berlebihan dari barang dagangannya. Waliul amri berhak melarang berdagang jika dia tetap melakukan hal itu di pasar kaum muslim. Jadi di pasar tempat terbuka, bukan kedai dia kecil lah. Kedai tempat dia boleh dikontrol, dikuasai oleh pemerintah boleh kontrol. Maka boleh lagi orang jenis nego, jenis nipu gini. Bagi orang yang tidak mengetahui harga barang dan telah membelinya darinya dengan harga yang sangat mahal, maka mesti membatalkan jual belinya dan mengembalikan barangnya. Ini telah ditetapkan oleh para fuqaha. Jadi kalau beli tu, siapa menganiaya? Pemerintah tahu atau tuan kedai atau beli tu tahu, dia boleh repot dan boleh batal jual beli dia dah. Tempat kita ni itulah hal ehwal pengguna lah. Sepatutnya jadi saluran kita supaya kita repot lah kalau ada penjual yang menipu dah. Syarikat-syarikat yang ada unsur penipuan khianat dah. Demikian juga dengan orang yang terpaksa mutar nah. Iaitu orang yang tidak menemukan barang yang diperlukannya kecuali hanya pada seorang pedagang saja. Dalam hal ini, pedagang tersebut tidak boleh menjual barang dagangannya dengan harga yang lebih dari harga biasa. Jangan jual biasa. Ni kata jangan monopoli lah. Monopoli. Kadang-kadang beli tu, dia beli gula banyak, isi pedestal dah. Masa harga murah, dia tunggu harga naik. Dia nak kontrol harga barang dah. Sedangkan orang ni jadi perlu barang tu dah. Dia suruh naik harga dah. Melainkan dia mestilah menjual barang dagangannya dengan harga sebagaimana dia menjual kepada orang yang tidak terpaksa. Jadi harga tu harga sedang molek, untung, tidak rugi dah. Tapi janganlah pisah. Sesuk mata barang supaya naik harga barang, benda ni sangat salah lah. Dia terutama masa orang susah. Kerana memanfaatkan keperluan mendesak yang ada pada seseorang dengan cara menaikkan harga dari yang semestinya adalah praktik yang tidak disukai oleh agama. Jadi orang yang terdesak tu kita pisah. Supaya orang lebih terdesak. Lagi terdesak, lagi mahal barang dah. Benda ni sangat huduh perangai dah. Jika seorang pembeli terpaksa mesti membeli suatu barang kerana sangat memerlukannya, misalnya mau tidak mau dia mesti membeli makanan, minuman atau pakaian, maka seorang penjual tidak boleh menjualnya kecuali dengan harga yang biasa berlaku. Dan si pembeli tidak boleh memberikan harga yang lebih dari itu. Jadi sedang molek lah. Pembeli pun tak boleh tawar siapa rugi lah. Orang jual dia pun nak makan juga lah. Jual barang dia nak untung lah. Tapi janganlah siapa kau orang jual pula tipu pun dah. Orang jual harga modal. Padahal dia betul lagi dah. Begitulah. Jangan main super-super lah. Jangan menipu. Kita nak redha meredai, saling berkat memberkati ya. Haramnya riba. Ada orang tanya, Syekh, bagaimana hukumnya menipu bunga bank yang sekarang sudah banyak dikenal, misalnya 5% bagi yang menaruh wang dalam jumlah tertentu? Apakah bunga bank ini sama dengan riba yang ada di antara orang yang meminjam dan meminjamkannya? Serupa ke bunga bank riba dengan bunga ceti ni kredit community kau gapo kau hak jenis bayar lebih dah, bayar berkali-kali. Pinjam 10,000 bayar 45,000 dah. Kredit community. Serupa ke bank gitu. Allah SWT telah mengharamkan riba, baik yang banyak maupun yang sedikit. Allah SWT telah memberitahukan pada kita bahawa dia telah menghukum orang-orang Yahudi yang memakai riba. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 160 hingga 161, maksudnya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka, yakni memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan kerana mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, disebabkan mereka memakan riba. Padahal sungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Riba apa Allah larang pada Yahudi, bukan kita ya. Dan kerana memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan bagi orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Surah An-Nisa ayat 160 hingga 161. Allah SWT telah memberikan isyarat akan buruknya riba dalam surah Ar-Rum ayat 39. Maksudnya, dan sesuatu riba yang kamu memberikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai redha Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi bukan riba. Riba ni masuk bertambah. Ditambah orang bayar mahal lah. Daripada beri pinjam dah. Dia rasa utuh lah dah. Tapi sebenarnya yang berkatnya bertambah-tambah tu zakat.
sedekah zakat ni. Untuk cari redha Allah. Jadi Allah akan lipat ganda ke pahalanya nombor satu. Bahkan hartanya pun berkah. Jadi orang yang sedekah, orang beri zakat ni. Dan sedekah ni. Tak usah ada urusin lah. Lagi bagi zakat, lagi bayar sedekah. Beri sedekah yang akan mudah. Boleh nego rezeki orang akan berkembang. Itu pengalaman bukan orang Islam, orang kafir pun berasa gitu. Orang kafir pun kalau dia nego, lagi dia kuat derma. Lagi bertambah-tambah mencurah-curah rezeki dia bagi tanpa disangka-sangka. Orang kafir, orang Islam sama telur kan kata lah. Ni Cina duk cerita. Pok Cina pun duk cerita gitu. Pok dia pun reti lah. Dia rasa kalau dia sedekah, dia rasa murah rezeki dia. Itulah. Keedahan nego dah. Dalam surah Al-Imran ayat 130 Allah Taala berfirman bermaksud wahai orang yang beriman janganlah kamu memakai riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Bukan lipat ganda mahadok. Maksudnya betul sikit tak boleh riba ni, tapi nak beri contoh ni biasanya riba ni kes nak utuh sangat yang lipat ganda. Lipat ganda kes dia tangguh masa. Tangguh masa lagi banyak ni. Macam bank lah orang moratorium ni. Nebula jadi kena bayar tambah lagi 2 tahun. Kalau ambil nebula lagi tambah lagi 2 tahun jadi 4 tahun pun. Tu ada unsur-unsur. Ada unsur khianat riba lah. Tapi bank Islam tu ikut juga cara tu kita perhatikan juga dah. Tidak fix dah asal dia dah. Dia kira tu dia hampir sama je keuntungan bank tu, tapi kalau kita tengok cara tu nampak. Bank pun Islam pun tambah lagi. Kita takut jadi macam riba juga, tapi kira dah kali dah. Tapi kita tengok cara-cara tu bahaya dah. Sepatutnya tidak berlaku begitulah. Akad ni asalnya setara tu lah dah. Demikian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 275 hingga 280. Terdapat penjelasan rinci mengenai haramnya riba, pelarangan terhadapnya dan peringatan untuk tidak memakan riba. Allah SWT berfirman bermaksud orang-orang yang memakan yakni mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang keraskan syaitan. Dia macam kena masuk atu lah. Masuk jin lah. Kena rasuk syaitan. Orang makan riba tu macam kena rasuk syaitan jin lah. Lantaran tekanan penyakit gila. Jadi power gila lah. Nabi Al-Quran ni Allah kata uduh lah. Kau orang makan riba ni power gila lah. Orang gila pula kena rasuk atu lah. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata yang berpendapat sungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Hak ni tolong benar dah. Jual beli lain, riba lain, ni kata sama dah. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli itu jelas jual barang. Orang nak beli ada pitih. Bayar lebih sikit daripada keuntungan barang ke barang tu, asal ada modalnya. Tak apa lagi. Hak riba ni barang tak ada. Dia duduk saja berpitih, barang tak ada. Lepas tu tunggu orang bayar mahal. Maksudnya benda ni bukan ekonomi. Kalau kita tengok sistem ekonomi yang stabil, mesti ada barang dan jual beli barang. Barulah saling bekerjasama. Baru yang ada orang kena buat barang, kena sediakan barang, kena ada kerja. Barulah ekonomi kerjasama masyarakat tu hidup balik. Ekonomi yang seimbang, stabil. Tapi kalau riba ni duduk pitih tunggu orang mari. Dia tidak direct to the point, menggalakkan jual beli, menggalakkan ada ekonomi. Tapi dia hanyalah menyebabkan orang kaya duduk saja dah. Tak usah. Barang tak ada usaha gapo. Dia tak perlu sediakan barang. Nak jual kereta tak payah buat. Lepas kata tunggu pitih. Benda ni jelas sekali benda yang sebenarnya merosakkan sistem ekonomi. Lepas tu orang-orang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan riba ni. Tak urusannya terserah pada Allah. Jadi orang itu tak ada masalah kalau zaman dulu yang makan riba sebelum diharamkan lah. Zaman Nabi lah, zaman kita tak boleh dah ni. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Penghuni neraka. Mereka kekal dalamnya. Ancaman beratlah riba ni. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Riba ni nampak ambil pitih orang pun nampak macam untung, sebenarnya tak berkat. Dia akan habis kosir duit dia. Kalau dia boleh pitih dengan riba ni, boleh juga pitih, dia akan tak ada keberkatan. Dia tak boleh nak haji ke, tak boleh nak, tak jadilah. Haji pun kalau jadi boleh pergi pun tidak mabrur, banyak masalah dia buat haji tu. Ataupun dia jadi tak berkat lah, boleh. Orang kata tu dia boleh jadi anak dia tak jauh, boleh jadi tak kurang berkat. Tapi tidak semestinya dah.
Nabi Musa hidup dengan duit Firaun yang haram kalau kira dah, tapi tak wajib usul. Ya. Nabi Musa besar di rumah Firaun dia, di istana Firaun, tapi jadi nabi lagi, bukan orang Jew dah, lebih lagi dah. Jadi kita tidak boleh muktamad dah. Tak salah budak tu. Nah. Tapi gitulah. Dia tak salah budak tu dari segi asal pok dia dah. Dia tak wajib usul lah nah. Tapi secara asalnya memang ada kesan dah. Ada kata, tapi tidak mesti dah, tidak mesti. Dia tidak jadi haram teguh budak tu makan benda haram dah. Tapi ku ada keberkatan. Macam kita sedekah duit kita, nak sedekah ke masjid. Ada ulama kata boleh duit haram pun dah. Pasal dia ke apa? Masa duit tu duit riba ke duit bank lebih-lebih, dia pun hantar ke masjid sedekah dia. Tak royak ke rezeki masjid. Boleh nah. Duit untuk tukar je tidak haram masjid guna ke rumah anak yatim guna nak. Tapi keberkatannya kurang lah. Nah, memang kurang lah. Sebab itu masjid Mekah dulu orang kafir pergi. Apa masjid Kaabah tu tak siap besar macam Nabi zaman dulu. Dia buat sebahagian buat binaan tu tak cukup pitih. Sebab apa? Pitih tu cukup dah duit hak molek bersih. Dia nak Kaabah tu orang kafir Quraisy dulu pergi bawa duit tu biar duit bukan duit pelacuran, bukan duit tak molek dah. Nak sedekah pun duit sedekah molek dah. Maksudnya untuk keberkatan gitulah. Untuk lebih berkat, untuk lebih sayang, untuk lebih orang jadi lebih ada aura untuk beribadah di masjid Mekah, gitu cara dia. Wallahu a'lam, tu kefahaman ulama dah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sungguhnya orang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan solat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan meninggalkan sisa riba itu, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiayai dan tidak pula dianiaya. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tempoh sehingga dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebahagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu tahu. Kalau dia nak sedekah habis pun, kalau dia kaya benar, boleh. Orang buta ni boleh saja, tak payah bayar, kata dah boleh. Jadi sedekah besar lagi pahala dah. Lepas tu bunga, Syekh ni kata, bunga yang diperolehi seorang yang menyimpan hutang wangnya di bank termasuk salah satu jenis riba juga. Sebab itu tidak ada akad yang jelas ni. Duit ni kita simpan. Lepas tu dia kata bank pula kata akan beri 5% tahun ke apa, ia akan jadi fix riba. Ia akan tetap. Pulangan tetap tu dia akan jadi riba lalu. Tapi kalau dia kata dia akan beri hibah, bank tu kita beri pitih dia bank pun dia nego. Dia tak ayat lalu hibah mesti berapa-berapa, dia akan tengok keuntungannya dah. Dia tengok untung kata dia kata tahun ni rasa nak beri 100%, 2%, 3%. Atas hibah hadiah saja baru dikatakan boleh. Tapi kalau dia tetap dia kata mesti beri 5%, untung kau rugi bank pun 5% saja. Dia untung banyak pun 5%, untung sikit pun 5%. Ini dikatakan riba lah. Bank Islam pun kalau pun buat gitu juga, nama Islam tak jadilah pasal kaedah tak boleh fix tetap dia. Begitu juga ni hak jenis harta sakelaga apa tak kata kereta orang dia kata kok tu ni tetap beli 100. Dia akan bertambah 100 tak boleh dah. Dia boleh pitih dah. Benda tu kan dia tak boleh, memang ia akan jadi riba lah tu tak. Sebabnya pitih ni dia tidak boleh kecuali jelas. Nego ni tak akan beri untung jelas dah. Dia ada untung sikit, untung rugi dah. Kalau untung tetap tu dia akan jadi riba selalu dah. Tu keadaan. Jadi kedua-dua pihak ni, bank dengan orang simpan di bank, jatuh kepada perbuatan haram jika keduanya bekerjasama melakukan ini dengan sukarela. Namun jika seorang terpaksa meminjam wang dari bank disebabkan keadaannya sangat terdesak, sementara dia tidak mendapatkan jalan lain untuk meminjam wang, maka dalam keadaan seperti ini, agama membolehkannya meminjam wang dari bank dengan memakai bunga. Dia kata boleh, Syekh ni kata apabila terpaksa. Kerana kaedah syariat mengatakan keadaan terpaksa membolehkan hal yang diharamkan. Dia guna kaedah tu. Mungkin boleh teguh dia. Syekh Azhar kata boleh, Syekh Ahmad Syatuk ke apa Syekh sebelum ni. Ada kata menghalalkan riba tu, tidak menghalalkan riba. Kata menghalalkan
Yang haram ketika terdesak, macam menaruk ketika lekat tekuk sesuatu dia makan, atau makan babi ketika tak ada makanan lain. Begitulah kaedah dia di sini. Dalam keadaan begini, dosa hanya ditanggung oleh orang yang mengincarkan wang dengan bunga, iaitu pihak bank atau pihak berwajib lah. Kita berdoa kepada Allah SWT agar kaum muslim dapat membebaskan perdagangan mereka dari sistem riba yang merupakan ciptaan orang Yahudi dan telah mendatangkan kerosakan dan bencana yang bagi banyak manusia. Hanya Allah sahajalah yang beri petunjuk pada jalan yang lurus. Jadi sistem riba ni memang jahannam ke masyarakat. Kita kena perhati benda ni, kita lah ni sistem kita bank Islam pun tidak boleh sepenuhnya. Dia kena ikut trend sama. Utuh tu sama besar lah. Kalau tidak, orang bank hak riba tu akan marah dah. Jadi ikut trend yang sama. Cuma akad jual beli tu bertukar. Bukan akad pinjaman kepada akad jual beli, ba'atul ajamin ke, atau akad ijarah, akad sewa kereta berapa tahun, sewa rumah berapa tahun, tukar pada lepas tu baru suruh milik dah, ijarah. Atau terbaik, lebih baik ijarah daripada selagi banyak dinah. Banyak tempat kita guna lagi dah. Cuma kita nasihatkanlah untuk bagi toko ni yang mudah sikit je buat, dipanggil kaedah jual beli atau kaedah ijarah, sewa menyewa ni, kereta ke rumah ni. Tapi kalau benda tu pinjaman pembiayaan peribadi, pembiayaan peribadi walaupun bank Islam kita minta masyarakat itu cuba elok kecuali terpaksa lah, terpaksa nak agama tak. Cuma carilah sistem Islam. Islam pun yang guna bayar inah biasanya. Jadi benda ni tak jelas dah. Bayar inah ni macam bos pelet, takut lah tak molek lagi lah. Khilaf mazhab lain tu tak, mazhab tempat lain tak terima berlaku. Tempat kita Malaysia ni bunyi terima dah. Cuba elok lah. Pembiayaan peribadi tu cuba elok. Termasuklah koperasi. Setengah koperasi pun bos pelet juga tu koperasi tu. Dia ada unsur-unsur hampir sama dengan riba lah, walaupun dia kata tukar akad akad bayar inah dan sebagainya. Barang tak ada toko tapi seolah-olah jual barang tu. Ya ada lah kata aset tu, tapi barang tu buat lolok. Aset ni seolah jual. Dan lepas tu beli balik dah. Dia beri bank beli korang ni dengan harga sia-sia. Dia beli, orang tu beli RM10,000. Bukan. Bank beli dengan orang tu dengan orang tu RM10,000. Lepas tu bank beli dengan orang tu RM10,000. Lepas tu jual balik dia RM100,000. Barangnya tak ada. Soalan buat lolok atas hangin ni. Macam orang dulu orang bayar zakat terus yang bayar fidyah dulu tu. Beras ni dia letak atas atas harga tu dia tolak mari dah atas benda gelek dia ni. Buat lolok dah. Lepas suruh balik. Buat lolok dah. Tapi tahan lagi hak tu berat lagi hak tu lah pasal nampak benar ni buat agak tolak beras dah. Ni bayar inah ni kurang sikit nampak nipu, tapi tak nipu juga sekali tengok dah. Jadi kita cuba elok lah. Pembiayaan peribadi cuba elok. Kalau terpaksa menang baru boleh. Tak ada pitih dah lalu nak guna dah kita taklid pada ulama. Pakai panel syariah lah di bebek Islam tu nak guna dah. Kita ni orang kapur bodoh dah. Cumanya kalau boleh elok dulu. Beli hak barang toko yang mudah nampak dah. Lepas tu loteri dah. Loteri atau undi ya. Loteri ni judi lah. Ada orang tanya Syekh ni, bagaimana hukumnya undian atau loteri yang banyak dikenal sekarang? Apakah hukumnya haram seperti judi juga? Jadi Syekh ni jawab, praktik undian atau loteri adalah salah satu bentuk dari praktik judi juga. Benda-benda nasib ni judi. Pakai mesin tu setengah masuk PT boleh hadiah ke apa. Jadi tidak tertentu pada kalau kita boleh hak ni dah tak apalah masuk mesin boleh hak ni, kita pilih hak ni je. Nasib barang kita tak save kita tekan tu dia pilih barang hak lah kita tak save. Ni begini adik-beradik judi juga nasib dah. Jadi walaupun tak boleh lah benda tu haram juga dah. Allah SWT telah memberikan isyarat akan buruknya judi pada dua tempat dalam kitabnya melalui Al-Quran. Pertamanya dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Allah SWT berfirman, maksudnya mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Khamar ni arak dan judi lah. Katakanlah, maksudnya pada keduanya itu terdapat dosa yang besar dan berapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Jadi dosa kedua ni, dosa arak dan judi ni lebih besar daripada manfaatnya. Mesti ada kebaikan. Di kaedah dunia ni memang ada baik, ada buruk, ada
kurang buruk dah. Tapi dia kena timbang balik lah. Manfaat mudarat dia. Hak benda yang Allah haram ni tak ada semuanya tak molek belaka. Ada molek sikit dah. Tapi secara asalnya banyak hak buruk dah. Gitu dah. Dia agak dan judi ni banyak hak benda buruk dah. Dan juga dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 Allah SWT berfirman bermaksud, hai orang beriman, wahai orang beriman, sesungguhnya minum khamar, menarak atau berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jahilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar, agak tu dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengerti Allah dan salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi menagak dengan judi ini kena berhenti. Demikianlah kami memahami bahawa praktik loteri atau undian adalah dilarang dalam Islam, dan keuntungan yang diperolehi darinya adalah haram juga, kerana loteri dan undian termasuk salah satu bentuk judi yang diharamkan Allah SWT. Allah Ta'ala telah mengharamkan praktik yang demikian kerana pada perbuatan itu terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil, unsur penipuan dan kebodohan. Jadi bodoh lah. Jadi kena tipu orang dah. Kita masuk duit ramai-ramai, tapi seorang boleh duit banyak dah. Jadi orang lain tu saja berlakon. Ni judi dah. Judi. Dia tak boleh. Kalau kita pergi supermarket pada tawar kita tak boleh beli semata-mata tu kerana nak beli hadiah dah. Beli milu kerana hadiah kereta ke apa. Kita beli itu betul saja kita beli keperluan. Daripada beli kedai lain, beli kedai ni lah. Moga-moga boleh. Tapi benda tu kita tak boleh beli melampau. Kita beli hanya keperluan rumah kita. Tapi kalau kita beli sepatutnya sebulan ke seminggu kita beli sampai 20, 30. Apa ni? Kerana ada peraduan dah. Nak untung banyak. Dia boleh jadi judi juga tu. Sebab nak untung. Kita beli barang sini, tak beli lain. Semata-mata beli benda tu. Beli situ tu ada kemungkinan lah boleh. Cuma kita beli barang keperluan saja dah. Kalau tak boleh hadiah pun tak apa. Bukan niat utama tu nak boleh peraduan dah. Tu tak jadi judi dah. Peraduan perlu jadi judi dah. Begitu juga main bola, ke main hoki, ke main apa panggil jorang ni tak. Mengair ni tak. Kalau kita ambil duit peserta, daripada duit tu lah kita beli hadiah, jadi judi juga sebabnya merugikan. Tapi kalau kita ambil duit dia sebagai urusan lah. Apa panggil pengurusan lah. Bukan termasuk duit hadiah lah. Pengurusan kita ambil duit tu. Kita nak bayar parking. Kita nak bayar tempat makan. Kita nak bayar cas-cas yang ada dalam syarikat-syarikat nak urus pengurusan pentadbiran tu. Kita ambil duit tu untuk pembayaran tu. Tak apalah. Duit untuk naik hadiah pula kita ambil daripada YB ke ataupun kerajaan negeri ke kerajaan pusat ke. Sponsor lah ni. Ataupun datuk-datuk mana sponsor hadiah ni. Kalau sponsor gitu, hadiah tu suku baru dah boleh. Kalau hadiah tu daripada duit pertandingan, duit pendaftaran pemain tu yang jadi haram lah. Sebab tu duit orang main je. Jadi ada nasib. Walaupun main bola tu kita kata tak ada nasib apa dia pandam ni, tidak, ada nasib juga. Setiap permainan itu ada nasib, maka ia boleh jadi haram kalau duit daripada peserta dah. Sampai itu perbuatan tersebut mendorong orang untuk menggantungkan harapannya kepada harapan-harapan dusta dah. Main judi ke apa ni harapan dusta dah. Berapa banyak manusia yang menjadi rosak kehidupannya dan menyimpang perilakunya kerana tertipu oleh undian dan menggantungkan harapan padanya. Yang mengherankan kita sebahagian muslimin melakukan praktik undian dengan maksud mengumpulkan wang dengan berlindung di balik nama program-program kebajikan. Ini selagi loteri kebajikan. Ada juga dah. Bunyi loteri kebajikan. Ambil lah sebagai kita beli loteri ni, ada duit dia tu buat benda baik lah. Kebajikan. Ada duit dia tu beri kau orang untung. Orang hak seorang untung. Hak lain tu rugi sajalah dah. Jadi orang terlibat kerana ada loteri kebajikan ni. Alangkah baiknya sekiranya mereka memilih cara yang baik dan halal yang telah Allah SWT izinkan. Betapa banyak cara yang baik dan halal untuk mengumpulkan kawan. Salah seorang ulama berbicara mengenai undian dan loteri sebagai berikut. Begini lah. Ada ulama syarah pula. Dia insurans pun jadi macam judi juga. Duit kutik-kutik campur satu akaun berserentak. Lepas tu nasib orang ni sakit dulu dia boleh fitih. Lain tak boleh tak. Lebih-lebih boleh ke dia pengurus ni.
Jadi dia tak jelas. Sebab itu insurans pun dia kena ada dia kena sistem takaful. Tidak jadi macam judi jugalah. Takaful ni dia ada satu akaun tu dia kena buat pecah akaun, ada akaun untuk nego. Ada akaun ni panggil takaful. Tolong menolong. Maksudnya hak ni lah satu akaun tu. Contohnya kata 100 beri dia. Jadi 50 hak nego. Lebih kurang gitulah. 50 lagi untuk derma. Untuk derma kepada tabung. Jadi tabung ni lah boleh bantu orang-orang yang susah, orang yang kena sakit, aksiden ke apa ni, baru jadi takaful. Tapi kalau duit capur, lepas tu daripada duit yang sama tu dia beri kepada orang sakit. Duit tu dah nego, duit dah ke apa, capur kau habis, dia jadi unsur judi lah, unsur judi situ. Lebih ingat benda gitu dah. Salah seorang ulama berbicara mengenai undian dan loteri sebagai berikut. Syekh ni katakan apa? Yang disebut dengan loteri atau undian adalah salah satu bentuk praktik judi. Tidaklah layak orang-orang yang memandang enteng dan membolehkannya atas nama lembaga-lembaga kebajikan dan tujuan-tujuan kemanusiaan. Ada setengah loteri dulu-dululah pak kita ni. Loteri you kebajikan lah, you wakaf lah kebajikan kita. Duit loteri tu orang beri ramai-ramai. Sebahagian duit tu buat kebaikan, sebahagian lagi dia abang hangit ke apa ni? Apa? Tahu ke? Apalah dah. Jadi sekarang ni tidaklah layak orang mandang enteng lah nama-nama kebajikan. You sebahagian tu kes yang ada nak keliru ke. Orang anggap baik tu dia duit dia beri labus 10 riyal ke 20 riyal ke untuk judi tu. Sebahagian tu nampak buat benda baik. Jadi loteri kebajikan lah. Sikit je beri tu. Hak lain tu kekos dia lah. Lepas lebih lagi you beri ke orang hak menang dah. Dua berjuta-juta sorang menang gitulah. Hak lain tu kekos dia dengan beri sikit kepada pemenang. Lepas sedikit dengan kebajikan. Hak lain tu burn saja. Ramanya berjuta lagi rugi dia. Orang-orang yang membolehkan undian atau loteri dengan alasan seperti ini adalah sama halnya dengan orang yang mengumpulkan sumbangan untuk hal-hal kebajikan dan kemanusiaan melalui pertunjukan joget dan seni yang diharamkan. Ini ada juga dah. Malam kesenian. Malam kebajikan, kesenian kebajikan. Joget-joget. Gitulah. Kepada mereka itu perlu kita katakan bahawa oleh Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi banyak duit dia boleh ke penyanyi tu nak sikit je. Tengoklah setengah-setengah tu banyak juga jadi kebajikan dah. Tapi nak punya joget itu saja, wanita agak penyanyi joget tu haram. Dengan suara dia mendedahkan auratnya dengan benda-benda gairah, jadi benda tu jadi haram. Duit yang boleh tu tak molek lah, tak berkat kita kata tak. Jadi kita pun tak usah lah beri melalui cara tu. Kita tak usah menggalakkan unsur-unsur seperti itu, barulah kita nak derma. Derma teruslah kepada benda yang tidak ada unsur-unsur maksiat yang haram. Selagi ada juga orang tok lebar, tok ustaz ni. Kau tak derma, dia ceramah tak pasal mali lah ke apa tak. Jadi ceramah tu dia ayat kutip derma saja, tapi duit sebahagian kutip derma tu banyak boleh pada penceramah pak ustaz ceramah ni. Sikit je boleh ke bapak benda tu tak molek dah kita kata. Kan boleh tak? Tak sambil, terutama sekali melibatkan orang yang sangat susah dah. Orang yang susah kita derma ceramah tu nak boleh kau susah. Banyak boleh kau ustaz ceramah dah. Takutlah benda gitu tak apa molek dah. Nak kata haram tidak juga, pasal macam zakat lah, ada mualaf ni tu orang kerja dah, orang kutip zakat boleh dia. Tapi janganlah melampau. Setengah tu ambil ke dia banyak. Kau orang hak sebenarnya memerlukan kutip asas atas dasar utama kutip derma tu tidak boleh pada orang asal dah. Boleh kau tengah jalan ni. Hak ni jadi tak molek dah. Menunggak agama dah, menunggak agama. Orang-orang kita katakan kepada mereka kita perlu kita katakan bahawa Allah itu baik. Allah jamil yuhibbul jamal, ataupun Allah terbaik tidak menerima kecuali yang baik saja dah. Jadi Allah terima hak comel. Allah tak terima benda-benda buruk, capur yang benda haram. Begitulah kita sedekah, jangan ngukit-ngukit. Kita ustaz, kita tak lebar orang agama, kita nego kaya ke apa. Kita sedekah tu kita okey tau. Mung ni tak semaya ke apa tak. Lepas tu mungkin ingat ni aku jasa gini, lepas puji diri sendiri dah. Mengukit-ngukit kebajikan ni boleh menghapuskan pahala sedekah kita. Gitulah kena ingat ni. Orang yang menggunakan cara tidak atas mengumpulkan dana berarti telah melontarkan isu ke tengah
masyarakat bahawa nilai-nilai kebajikan, rasa saling kasih mengasihi dan keinginan berbuat kebajikan telah sirna dari hati manusia. Sehingga untuk mengumpulkan wang tidak ada jalan lain kecuali dengan menggunakan praktik judi dan tontonan-tontonan yang diharamkan. Jadi, ni masalah masyarakat yang kedekut angin ni. Sepatutnya tak mesti kau buat majlis pertunjukan kebajikan baru boleh kumpul derma. Tak mestinya buat loteri kebajikan, judi dan kebajikan tu. Barulah boleh derma pada usaha. Sepatutnya derma ni, koyak derma bui dia pakat bui sikit sebanyak. Betul-betul ikhlas, tidak ada unsur judi tu, ada unsur-unsur lain lah yang haram. Barulah masyarakat tu betul dah. Islam tidak mengatakan demikian kepada masyarakatnya. Islam meyakini adanya sisi kebajikan pada setiap diri manusia. Sehingga tidak perlulah menggunakan cara-cara haram untuk tujuan-tujuan yang mulia. Jalan yang dianjurkan oleh Islam ialah dengan cara menyeru manusia kepada jalan kebajikan, menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan pada diri mereka dan juga faktor-faktor yang mendorong manusia untuk meyakini Allah SWT dan hari akhirat. Jadi kalau kita ngepe, kita royaklah benda-benda ni molek kebajikan ni untuk bawa bekal kita saat-saat di akhirat. Tak perlulah kita guna satu unsur yang cara lain, cara haram nak kutuk derma kau untuk kebajikan. Kaum muslim mestilah berusaha sekuat tenaga untuk mensucikan usaha dan cara-cara usaha mereka dari segala praktik dosa dan keburukan. Jadi setiap benda baik kita buat ni, biar betul-betul pure baik. Jangan cuba campurkan dengan benda yang haram yang tak jelas, yang syubhat ni. Supaya lebih berkat, lebih membawa manfaat pada masyarakat dan kehidupan kita di hari akhirat. Benda tu kita kena beringat seorang, cara-cara tu biar betul. Hendaknya mereka juga senantiasa mengingatkan sabda Rasulullah SAW mengatakan, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka lebih berhak atasnya. Sungguhnya Allah adalah zat yang memberikan petunjuk kepada jalan lurus. Jadi setakat tu sajalah perbincangan kita. Jadi kita biarlah buat cara yang betul ya. Dan kalau ada unsur-unsur haram ni, cuba elok sedaya upaya. Kalau ada syubhat, kita nak beringatlah ni, kalau kita nak masuk nego, setengah orang panggil MLM atau level marketing. Nego yang ada unsur sistem yang pelik-pelik. Bukan nego barang biasa. Kan nego barang biasa, tengepe tu tak apalah. Utuh banyak, utuh sikit. Biasa masalah ni hak utuh cepat ni. Utuh cepat ni biasanya dia pada ada scam lah. Apa panggil? Dipanggil scam ni. Apa kata? Penipuan lah. Scam ni, scam of thing ni, rasuah penipuan ni. Jadi dia orang awal dia boleh banyak lah. Orang bawah tak boleh banyak lah. Orang atas tu apa, pimpinan hak peringkat awal masuk nego dia boleh macam banyak. Hak bawah ni walaung kita tak. Hak bawah ni, hak peringkat bawah ni, hak masuk ke dia ni, naik bersikap kecil ni tak ada dega apa pun tak. Ni kena beringat ni, nego-nego ni kita jangan bunyi sedap saja, kita tengok. Kita biarlah orang kata lambat untung Kalau benda sistem, kalau sistem perniagaan bukan nego biasa, bagi ada tu tak apa dah. Nego hak pelik-pelik, nego main pitih, nego forex ke apa ni, ada kata halal, ada kata haram, tunggu tak usah buat. Dia bunyi syubhat gitu, kita tak usah terlibat lagi. Tunggu fatwa kebangsaan, fatwa biar jelas, biar yakin baru kita terlibat. Tidak kita pakat terlibat dah. Masalah ni kadang-kadang hak terlibat ni ustaz jual kayu koka, forex, exchange harga apa. Dia terlibat, dia waktu ambil dia fatwa kata harus boleh ke apa dah. Dengan kecetikan ilmu. Walaupun ustaz dia cetek ilmu hak tu dah. Tiba-tiba ada kata haram. Fatwa kemasuk kata haram. Nak tarik balik tu payah. Muka dia tu ustaz tak lebar tak guru dah. Nak tarik tu payah. Dan sekali bergelumai dengan keharamannya. Walaupun dia ustaz bergelumai dengan benda haram. Tu masalah utama kita dah. Nak tarik balik, kita ni orang suruh dah payah nak tarik balik benda yang haram yang kita telah terlibat dalamnya. Tidak tak payah minta maaf masyarakat dah. Tak payah ni masalah utama dah. Tak apalah, gitulah kita peringat diri kita masing-masing. Kita tangguhlah tazkirah nikah kita dengan suratul asn dan tasbih farah. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.